الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا والاخره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمه. رب اشرح لنا صدورنا ويسر. الهي انت مرسول يا رب العالمين. يا الله يا الله يا Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan adapun segala awarid. Awarid artinya segala barang yang melentang akan seseorang, mana yang muka surat 237 bawah sekali. Yang melentang maksudnya yang menghalang daripada berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala, maka iaitu amat banyak. Tetapi yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, 4 perkara jua. Yang pertama, berhajat kepada rezeki bagi dirinya atau bagi beberapa nafkah yang ditanggung akan dia. Ini perkara yang melentang bab rezeki. Dan jadi tertegahlah ia dengan menuntut rezeki itu daripada berbuat ibadat kepada Allah. Bila datang ujian rezeki ni, langsung dia jadi sibuk dalam menuntut rezeki, sehingga kebaikan yang dibuat, perkara yang dia dah istiqamahkan, jadi terhalang. Dia dah sibuk hala ke sana, dan tidak dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau dari demikian itu, melainkan dengan bersungguh-sungguh engkau tawakal. Kau tak boleh dapat lepas, melainkan kau kena sungguh-sungguh tawakal pada Allah dalam bab rezeki. Dalam kita nak jadi orang baik, nak jadi orang yang nak berhijrah ke arah kebaikan, dalam proses nak ke sana, maka rezeki ini menjadi ujian atas kita. Masalahnya menjadi kita semakin sibuk
dengan menuntut rezeki ni tadi, sehinggakan kita meninggalkan kebaikan-kebaikan, ibadat, khidmat, taat pada Allah. Itu kadang-kadang pernah kita jumpa, dulu rajin pergi masjid, rajin mengaji, sampai satu ketika hilang. Bila jumpa balik, Allah, ana dah sibuk lah gitu. Nampak? Ana dah sibuk lah gitu. Maka rezeki ni ganggu dia. Sehingga kan perkara yang dia dapat dulu. Sebenarnya dalam menuntut rezeki ni tak salah. Abi selalu cakap benda sama, tak salah. Dalam menuntut dunia ni tak salah. Nak jadi kaya, jadilah. Tapi jangan ia merosakkan akhirat dia. Jangan sampai ia menghilangkan akhirat dia. Nak cari duit, carilah. Tapi jangan sampai ia merosakkan akhirat dia. Jadi kadang-kala perkara-perkara ini mengganggu keikhlasan, mengganggu penyerahan, mengganggu tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya baik, tetapi akibahnya dalam satu pekerjaan ni tadi, kadang-kala kita suluh pada zahir saja, tetapi akibahnya daripada itu, akibahnya, kesannya, itu yang kita kadang-kadang takut. Artinya berserah kepada Allah Ta'ala dan berpegang atasnya, kerana ialah yang menyampaikan akan rezeki engkau itu kepada engkau. Tentu datang rezeki. Kita usaha kat mana pun, usaha sekuat mana pun, dah banyak itu. Melainkan orang yang bila dia menuntut rezeki, lalu dia bertambah kebaikannya. Ini ada janji Allah, rezeki dia naik. Ini ada janji. Dia menuntut rezeki, dalam pada dia menjalankan tanggungjawab seorang hamba Allah, iaitu fantashiru fil ardi. Dia ambil semua, wabtahu min fadlillah, dia menerima, menuntut akan nikmat Allah, dia ambil nikmat Allah, cari rezeki. Dalam pada dia cari rezeki ni tadi, dia tidak mengabaikan segala tuntutan ubudiyah, tuntutan ilmu, tuntutan ibadat, tuntutan itu, zikrullah dan sebagainya. Ketika itulah janji Allah, Allah tambah rezeki, Allah tambah. Di mana? La in syakartum la azidannakum. Sebab orang yang berbuat baik, nescaya ni tanda orang ni syukur. Nikmat yang ada pada dia, dia langsung berbuat baik. Mana tambah baik dia, bukan dia kurang baik. Hasil daripada dia menuntut akan rezeki ni tadi, kebaikannya dia berkurang. Lah dulu kaki masjid, dah tak kaki masjid, kaki mengaji, tak kaki mengaji, kaki dan dulu dapat solat malam, bila terlalu penat sangat menuntut akan rezeki, hilang ni semua benda hilang. Jadi benda ni lah yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Jumaat yang kami baca tadi, ayat tadi, fantashiru, berterabulah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, wazkurullah. Maknanya kerana ada sifat syukur. Pada rezeki kita tak ke mana. Dan janji Allah tepat. Janji Allah tepat. Dengan rezeki yang ada pada kita, langsung kita berbuat baik. Tak kira lah rezeki sihat, itu rezeki. Rezeki selamat. Itu semalam antara doa Abin, kita nak beri barang keperluan, keluar masuk madrasah. Kita minta keselamatan. Dan benda ni kita kadang lupa. Kita ingat kita ada lesen kereta, ada lesen motor, dan kita lupa. Kita ingat kita pandai bawa kereta dan bawa motor, tatkala itu kita meninggalkan Allah. Ini yang kita dalam satu bab kita melupakan Allah ini. Melupakan Allah. Walhal yang memegang takdir selamat ataupun balak itu bukan kita.
bukan kecekapan kita, bukan kepandaian kita, bukan skill kita, tetapi adalah adalah Allah. Sebab itu kadang-kadang di sini kita terlepas pandang. Sebab itu janji Allah Ta'ala pada kita ni tepat, memang tak pernah larinya. Siapa yang berserah sungguh-sungguh dengan Allah, Allah cukup segala keperluannya. Siapa yang bersyukur dengan Allah, Allah tambah akan nikmatnya. Nikmat yang ada pada dia ni ditambah oleh Allah. Bijak Allah. Bijak Allah. Allah tu maha pandai. Kita anak satu macam ni, anak dua macam ni bagi rezeki. Ada anak 3 orang macam ni. Tapi syaratnya kena syukur. Bila kita syukur, ketika itu kita berbuat baik. Betul kita lihat apabila bertambah kebaikan kita, ketika itu Allah kurniakan kepada kita perkara-perkara yang telah dijanjikan oleh Allah. Betul Abi sebut selalu. Kerana bab rezeki ini telah dijamin oleh Allah, kita tinggal usaha je. Tetapi jangan sampai usaha kita itu menyekat perkara-perkara ubudiyah, menunaikan hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu yang jadi kita berpegang, berserah. Kalau aku tak buat ni nanti aku susah, dan sebagainya. Dan kita lupa firman Allah Subhanahu wa taala, bukan dan berpegang atasnya, kerana ialah yang menyampaikan akan rezeki engkau itu kepada engkau, dan bersungguh-sungguh engkau khidmat kepadanya, bahawa jangan jadi kosong satu waktu dari ibadat kepadanya, dan bersungguh-sungguh engkau berpegang dengan firman-Nya, iaitu dengan kalam Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa berpegang ia atas Allah, maka ia memadai, ia yang memadai dan mengirakan akan dia. Siapa yang pegang sungguh dengan Allah, Allah akan cukupkan segala keperluannya. Tapi kena yakin. Kita bangkitkan satu soalan. Bila kita nak buat sesuatu, ketika itu penyerahan kita dengan Allah kena tepat, kena betul. Jangan bergantung dengan kepandaian, jangan bergantung dengan skill kita bekerja, jangan bergantung dengan kemampuan, keilmuan kita. Saya ada sijil macam ni, saya mampu. Sekarang Allah tunjukkan kepada kita, berapa ramai yang orang hebat-hebat yang hilang pekerjaan. Berapa ramai orang yang skill bagus tetapi tak ada manfaat. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita lihat, Allah tunjukkan kepada kita banyak perkara, banyak sangat, supaya kita memandang perkara-perkara tersebut sehingga kita nak menjadi takjub dengan melihat kebesaran Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya, dan tiada daripada binatang yang berjalan di dalam bumi ini melainkan Allah yang rezekinya, yang bagi rezeki ni Allah. Betabi pernah baca hadis kat kamu tentang hadis orang yang alim dan orang yang belajar, orang mengajar dan orang yang menuntut ilmu. Orang mengajar, orang belajar. Nabi sebut hadis. Nabi cakap apa? Kaffalahu rizqahu. Allah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu itu. Allah menjamin rezeki orang yang mengajarkan akan ilmu. Syarat dia ikhlasun billah. Ini syarat. Kalau nak kaffalahu rizqahu, nak Allah jamin tenang hatinya dalam masalah rezeki ni tadi, syarat dia iaitu kita belajar ikhlas, kita mengajar ikhlas, tidak kerana yang lain. Ada orang belajar, kenapa kau sekolah sini? Sebab kawan-kawan saya dia tak dapat apa yang
dijanjikan oleh Allah. Dia tak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah, dia tak dapat. Sebab orang yang berbuat kerana selain daripada Allah, habuan tu tak ada. Bila kita buat sesuatu pekerjaan tetapi kita berbuat selain daripada Allah, habuan daripada Allah, kita tak akan dapat. Kena hati-hati. Itu kena habis, nak kena ingatkan diri Abi dan kamu semua. Dan firman-Nya, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Dan suruh oleh kamu akan orang yang dalam rumahmu dengan semayang, dan sabar olehmu atas mengerjakan akan dia. Maknanya sabar atas mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar. Sebab itu kadang seorang ibu bapa, bila dia suruh anak dia buat baik, hari-hari suruh, hari-hari suruh kan, rupanya dah ada dalam Quran, wastabir alaih, sabar. Sebab bukan suruh sekali ni terus jadi, tak. Hari-hari sampai dia dah besar. Kadang sampai dia dah kahwin, kita masih suruh dia semayang lagi. Bangunlah, dah masuk subuh, bangunlah, ya bangunlah, berhentilah, sampai, macam Abi lalu lah. Macam Pero lagi, nanti anak dia dah besar, dia lalu lah pula. Semualah Rodi apa semua kan. Awal kau dia kecil lagi tak apa lah. Dia dah mula dah kena semayang, sampai dia akan cakap apa? Tugas seorang ayah ni tak habis sampai dia mati. Tugas seorang ayah ni selagi dia jadi ayah tak habis sampai dia mati. Dia takkan habis tugas dia. Kalau habis tak ada nama ayah. Melainkan orang yang tak ada anak, tak ada tugas ayah. Dia kahwin tapi tak ada anak, tugas ayah tak ada. Tugas suami dia. Sampai dia dah tua, dia akan fikirkan, anakku ni semayang tak? Tak ada fikir anak, cucu aku semayang tak? Dia akan terus sampai bila? Sampai dia mati. Baik. Dengan sebab ketiadaan rezeki, sabar atas mengerjakan akan dia. Dengan sebab ketiadaan rezeki, tiada kami pinta akan dikau rezeki engkau. Allah tak pernah minta rezeki dari kita. Tak pernah. Bermula kami yang memberi rezeki akan dikau dan rezeki ahli engkau, dan yakin olehmu akan ini. Allah perintahkan semayang, sabar dalam semua perkara, dalam bab dunia, dalam bab amal ma'ruf nahi munkar, dalam bab rezeki. Sebab Allah tak minta rezeki kita. Yang memberi rezeki yang memberi rezeki anak kita pun hebat tak? Cuba fikir, anak kita kecil lagi, tapi rezeki anak kita tu lalu dekat kita. Tapi kita ingat rezeki lagi, itu kita pulun seorang. Nampak tak? Kita pulun seorang. Lepas tu orang cakap apa? Banyak anak, luasnya rezeki, orang cakap. Sebab anak ni rezeki, anak ni harta. Lepas tu bila kita pergi mana-mana, jumpa kawan lama-lama, orang tak tanya, tanah kau macam mana? Mana ada, kena lempang lah. Orang tanya, anak kau berapa orang? Alhamdulillah. Macam Abi selalu orang tanya, kawan-kawan tanya kan, kawan-kawan satu sekolah datang jumpa tanya, berapa orang anak? 7. Ramai, aku Allah bagi 1 kan. Tak bersyukurlah kata dia.
Ada kawan-kawan Nabi sebaya dengan Nabi, satu sekolah. Abi dah cucu nak masuk 10. Dia anak tak kahwin lagi. Jadi kebanggaan. Ni harta. Ini kata harta yang kita tinggalkan. Harta ni baik tak? Kita tak ada harta berbentuk wang tunai. Kita tak ada harta berbentuk tanah untuk kita manfaatkan. Kita tak ada harta bentuk wang tunai, kita nak wakafkan, nak buat masjid macam ada orang dia ada duit, orang kaya. Lalu ada orang nak buat masjid, dia wakaf, saya ambil lah satu masjid, berapa juta saya ambil. Cuma kadang-kadang tak syoknya bila dah bagi kena bubuh nama saya, boleh tak? Jadi supaya orang kenal masjid ni akulah yang bagi, ketika itu habis. Jadi kita tak ada harta, kita tak ada tanah yang kita nak wakafkan sebagai jariah, tapi Allah bagi kita harta anak kita ni boleh tolong tak kita besok bila dah mati, ataupun dia orang biarkan kita lantaklah macam bangkai yang busuk. Benda ni yang selalu duduk dekat kepala bin. Esok aku dah tak ada, boleh tak mereka ni bantu aku selepas ketiadaan aku? Seorang ayah, dia akan berfikir daripada lahirnya anak sehinggalah dia mati. Daripada dia lahir, dia kahwin, dia bersalin, nanti abang lalulah. Anak abang bersalin, abang ada kat hospital. Padahal apa kena-mengena, dia bersalin pun kita ada kat hospital. Masa isteri kita melahirkan dia, kita pun ada kat hospital. Dia lahirkan cucu kita pun ada kat hospital. Jadi sampai bila kita nak berhenti pergi hospital? Tapi selepas kita tak ada, apa yang dia orang boleh bagi kita? Kita nak duit tak pakai, takkan nak pakai duit lagi tak? Abah nak 100 bulan boleh? Abah nak beli cendol dalam kubur, ada? Tak ada. Daripada dia mula lahir sampailah kita mati, ketika itu harta kita anak dia tadi, apa dia boleh bagi? Apa dia tolong dia tu? Itulah kata ulama, doa Allahumma fil muslimin wal muslimat pada khutbah Jumaat tu kan, orang yang tak ada siapa berdoa dengan ini, cuma dia dapat doa orang Islam seminggu sekali ni, mereka ni berebut-rebut satu barang, tapi berebut macam ni, berebut benda tu macam ni lah. Orang kasih makan dekat madrasah, tapi tak ada nama siapa, saya bagi. Jadi satu orang kena ambil sikit. Saya ni, kata dia, nak masak kambing seekor ni ustaz, saya nak bagi ustaz je. Dia dapat seekor tak? Saya nak masak kambing seekor, tapi saya nak bagi satu madrasah. Jadi dapat seorang sikit ke? Macam tu lah. Jadi besok kalau kita mati, ketika itu kita mengharapkan doa khusus itu. Kalau kita dapat, kita tak berebut. Di sana besok berebut. Kalau ke sini tak adalah makan berebut kan. Sana berebut. Aku nak sikit, aku nak sikit, aku nak sikit. Macam itulah. Lepas itu balik, tetapi habis selalu cakap benda sama. Kita ada anak yang Allah bagi kat kita, maka jangan harap dunia mereka itu, tetapi haraplah akhirat mereka itu. Dia boleh tolong. Tengok dulu. Duit tak pakai dalam dunia ni boleh. Kita makan banyak mana sangat pun. Kan? Macam habis sekarang dah 50 lebih. Makan itu pun tak banyak. Nasi pun dah tak banyak. Ni dah tak banyak. Ma'il lagi kadang-kadang tak makan nasi, makan roti. Tak tahulah sebab nak diet ke apa, wallahu alam lah. Dia kata dengan Habib tak selera.
Ya kan? Tak selera kan? Tak selera. Baik. Makin kita dah berumur, makin kita makan pun dah tak banyak, itu dah tak banyak, ini tak banyak. Baik. Kedua daripada awarid itu dia awarid akhtar, artinya beberapa yang datang atas hati daripada beberapa pekerjaan engkau, dan berulang-ulang hati engkau antara engkau hendak perbuat akan dia dan tiada perbuat akan dia pada sekalian itu. Datang, ya, orang Arab panggil galaba, orang Melayu panggil gelabah. Dia qallaba qallabatun, ya wal qallaba, berbolak-balik. Dia bolak-balik ni itu orang Melayu panggil gelabah tu. Kalau Arab apa, kalau lahjah Makkah, dia qaf, dia tak main cakap qaf tu ditukar dengan ga. Kalau lahjah Mesir, jim ditukar dengan ga. Ya, itu dia. Orang kalau orang Mekah dipanggil kalau qallaba, gallaba. Orang Melayu pun gallaba. Apa kau ni gelabah ni? Gelabah ni macam apa? Buat hati tu bolak-balik tau. Tu. Orang Arab panggil gallaba. Kalau lip turun naik. Ya Allah, gallaba. Dan orang Melayu ni macam orang Melayu kan gallaba. Memang ada bahasa Arab juga orang Melayu. Macam haram jadah, bahasa Arab bahasa Melayu. Orang selalu panggil haram jadah kan, bahasa Arab tu. Mereka pergi Mekah, haram jiddah. Teksi dengar kan, teksi haram jiddah. Orang Melayu dengar haram jadah. Teksi kita pergi umrah ni, siapa yang nak pergi haram pakai airport, haram tu dua lah, sama ada haram Makkah ataupun haram Madinah. Sampai kat Makkah ada biasa itu kita tahu ini teksi yang pergi daripada airport ke tanah haram. Haram Jeddah. Orang Melayu cakap haram jadah. Macam bahlul ni kan adik daripada, abang daripada seorang Harun Ar-Rasyid, abang Syekh Bahlul. Ya, di kisah dia ada makam ni dekat Syria tu, makam Syekh Bahlul. Memang mana bahalam waulam, bahalam waulam, nama dia Syekh Bahlul. Syekh Bahlul. Kita orang Melayu kalau Bahlul ni bodoh kan. Punya nama seorang aulia, Bahlul. Dia ada kisah dia satu hari kasihnya Harun Ar-Rasyid kata silap, abang ni ada dia buat satu sekadar cerita je, dia wali, dia buat satu rumah daripada tanah, lalu dia jual. Aku nak jual rumah ni. Isteri kepada Harun Ar-Rasyid ni beli. Berapa kau nak jual? 5 dirham. Itu adik dia kata, apalah beli rumah tanah je kan, tak ada apa-apa. Malam tu Harun Ar-Rasyid mimpi, isteri dia telah mempunyai satu rumah yang cantik sangat. Dia nak masuk, orang yang jaga rumah tu tak bagi. Kata penjaga tu, ni bukan rumah kau, ini rumah isteri kau. Besoknya dia pergi jumpa dengan Syekh Bahlul. Wahai abang tu, boleh tak aku nak beli rumah yang kau jual pada isteri aku?
Boleh, kalau kau nak beli, aku jual 50,000 dirham. 50,000 dirham ke 50 dirham ke 20,000 dirham ke. Jadi adik dia tanya, kau jual dengan bini aku 5 dirham? Sebab malam tadi kau dah mimpi, dia kata. Kalau kau tak mimpi, aku jual 5 dirham. Kau dah tahu, dia kata. Bahalul ni nama wali. Berani. Ada. Berani Mirul. Dapat anak lelaki nama Ahmad Bahalul. Baik. Allahul musta'an. Kemudian masya-Allah, jika engkau perbuat akan dia membawa kepada meninggalkan akan kau akan ibadat kepada Tuhan kau. Dia datang bolak-balik. Aku nak teruskan ke nak berhenti? Nak teruskan ke nak berhenti? Bolak-balik. Ada bolak-balik. Jangan bolak-balik. Ini dia kacau. Bisikan-bisikan ni. Dia panggil awarid akhtar ni. Kalau dalam minjat dia panggil khatir. Khatir dipanggil khatir ni ada beberapa bisikan ni. Antaranya disebut khatir samawiyat, khatir yang daripada Allah terus. Khatir daripada Allah maknanya dia panggil khatir juga, istilah khatir nak beri faham kepada kita, yakni yang digelar sebagai hidayah dan taufik. Dia dipanggil khatir yang terus daripada Allah. Ini dipanggil hidayah dan taufik. Tanda dia, kata ulama, tanda dia tak ada ruang pada setan dan nafsu ni. Maknanya dia punya tanda dia keras. Kita terus buat. Macam tiba-tiba kita bangun malam, kita jaga pukul 4. Nak semayang tahajud lah. Tuk pergi ambil semayang, terus semayang. Ini dipanggil khatir yang datang terus daripada Allah. Namanya hidayah dan taufik. Kedua, khatir yang datang daripada malaikat. Ini dipanggil ilham. Tanda dia ada. Tanda dia yang tadi ni. Galabah dia tadi. Dia pergi balik. Kita bangun keempat, bangun. Nak senang nak semayang tahajud lah. Macam malas pula, sejuk pula malam. Tapi macam tak nak. Dia nak. Dia ketika itu dia berperang di antara dua pihak. Syaitan dan malaikat. Kalau syaitan menang, kita tak semayang lah. Kalau malaikat menang, kita semayang. Sebab tak ada tanda dia. Tanda dia macam berbolak-balik. Yang ketiga, khatir daripada nafsu dan syaitan. Ni iaitu bisikan ke arah berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Ini 3 khatir. Jadi bolak-balik. Maka tiada dapat lepas engkau daripada segala khatir yang tersebut itu, melainkan bahawa engkau serah segala pekerjaan engkau yang datang dalam hati engkau itu kepada Tuhan engkau. Tawakal dengan Allah. Ya Allah, tolong aku. Itu kalau dalam apa-apa perkara berbolak-balik, contoh apa-apa pun, dalam akidah, dalam apa pun, jangan tinggalkan yang Abi cakap dulu tu. Amantu billahi wa bi rasulihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa ala kulli syai'in qadir. Amantu billahi wa bi rasulihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa ala kulli syai'. Tatkala kita mula nak datang bolak-balik, ketika itu baca tu, amantu billahi wa bi rasulihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Kemudian masya-Allah,
Maka apabila engkau serahlah kepada Tuhan engkau akan sekalian pekerjaan yang datang atas hati engkau itu, maka diamlah engkau dan senanglah engkau daripada itu pekerjaan, dan jangan lagi engkau ingat kepadanya. Maknanya serah dengan Allah. Kemudian jangan ingat dah. Itu yang tak ingat susah pula. Itu yang dikata baca amantu billahi wa bi rasulihi wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dan berbuat ibadat kepada Tuhan engkau. Ketika itu dapat kita istiqamah. Ketiga, ya, apa yang melintang kita, menghalang kita daripada terus buat baik? Ni tengah-tengah buat baik ni, ya. Itu kadang-kadang ada orang yang dah hijrah, ya, sampai tengah jalan dia patah balik, dan setelah dia patah balik, kemaksiatan dia, kejahatan dia 2 kali ganda daripada sebelum. Itu yang kita takut tu, kesesatan dia, ya. Sesat dia tu 2 kali ganda pula, teruk sangat pula. Dulu tak sesat sangat. Ketiga, daripada awarid, iaitu datang daripada beberapa qada daripada Allah Ta'ala atas engkau, yang melentang ia dan menyekat ia akan berbuat khidmat engkau kepada Tuhan engkau. Datang qada Allah, taranya bala, sakit, tengah buat baik, masa buat jahat dulu tak sakit pula, bila dah buat baik naik gerol, kan? Masa jahat-jahat dulu segar buga ni, orang Perak panggil segar buga, kan? Haram, orang Perak ni dia suka sebut haram sakit itu tu, mana langsung tak sakit. Bila dah buat baik dan nak jadi baik, datang sakit itu, datang sakit ini. Ini aku tak nak jadi baik. Macam orang pergi masjid lah, tak pernah pergi masjid, sekali pergi masjid hilang selipar. Ini aku malas pergi masjid ni, kat masjid pada mencuri gitu. Aduh. Jadi tak pandai nampak. Sebab bukan senang untuk dipilih menjadi orang baik, kan? Tapi kadang-kadang kita punya fikiran tu lain lah. Kalau hal agama ni kita tak nampak, tapi kalau hal dunia, kan, orang nak terpilih masuk skuad kebangsaan bola sepakan susah ke? Boleh pandai-pandai main bola, semua boleh jadi pemain Malaysia itu? Mana ada. Ya tak? Tak ada. Pilih dulu. Pilih. Kalau nak main bola pun susah, nak masuk syurga senang. Dah dipilih jadi pemain Malaysia pula, pemain negeri, Selangor, Pahang, kebangsaan, tengah-tengah main. Dah diuji pula, tak bayar gaji, kan senang. Dah berhenti main pula. Dunia pun ada halangan, takkan akhirat tak ada halang. Tapi orang bila agama ni, orang nampak apa? Yang malas nak jadi baik ni, halang-halang setan, biar berat, biar turut iblis, kata. Nak jadi, nak dapat dunia pun susah, apatah lagi nak dapat akhir, lagi susah. Tapi orang tak nampak situ. Orang nampaknya senang. Dia sebab kalau akhirat ni benda tak bagus yang datang, kan? Baik. Sebenarnya kalau fikir Allah, maka tidak dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau dan menyekat ia akan berkhidmat engkau kepada Tuhan engkau, maka tiada dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau daripadanya,
melainkan dengan sungguh-sungguh engkau redha daripada qada Allah yang datang atas engkau itu. Macam mana nak redha kalau engkau tak kenal Tuhan, kau tak mengenal sifatnya, tak mengenal af'alnya, tak bolehlah engkau redha. Ini datang daripada Allah. Aku kenal Allah. Allah tak pernah zalim aku. Hai. Daripada umur sehari sampai umur 50. Kan? Sampai umur 50 baru dia bagi sakit. Tu zalim ke? Macam mana? 50 tahun sihat. Tahun yang ke-50 sah. Takkan tak boleh sakit langsung. Yang tak pernah sakit, tak pernah bersin ni Fir'aun. Fir'aun kata, jadi sampai dia mengaku Tuhan. Itu yang dia kata, kalau kita kenal, mengenal akan sifatnya, mengenal akan af'alnya, datang Allah. Allah bagi aku sakit dah 5 tahun. Umur kau dah berapa tahun? Bagus pula tu. Tiap-tiap hari dalam masa kita sakit ni tadi, satu hari diampunkan 100 dosa dan ditulis kepada kita 100 pahala Allah. Kalau 5 tahun, banyak tu. Macam Zul. Dulu kan dia semayang atas kursi kan. Kalau dia tak datang, dia tak perasan. Selama dia semayang atas kursi tu, tiap-tiap hari 100 dosa, 100 pahala. Ni dah habislah, dia tak semayang atas kursi. Dah tak ada kan Zul? Ada lagi? Oh, dapat pahala lagi kau. Untung kau. Dan untung kau. Mail tak dapat. Sebab dia tak semayang duduk atas kursi. Kau semayang duduk atas kursi. Kalau kau semayang berdiri atas kursi, lagi banyak. Ada seluruh nak ya. Allah bagi kita nampak, dia tarik sikit je, tak boleh apa? Tak boleh lutut kita nampak. Dia kata tak semua orang Allah bagi. Kenapa Allah bagi? Dia Allah bagi lain. Zul semayang duduk dekat kursi, tapi dia tak ada darah tinggi. Mail ada darah tinggi. Kejap-kejap cek, kejap-kejap cek. Hari-hari dia cek. Nampak? Dia makan kambing banyak takut. Kambing takut dengan kau. Dengar tak? Allah bagi tu adil. Kalau dialah darah tinggi, dialah kencing manis, dialah semai, semua dialah stroke. Zalim sangat tu tak. Allah tu adil. Macam kita kan, bukan semua yang darah tinggi. Kalau semua darah tinggi dibagi kambing, tak habis kambing, betul tak? Kita makan juga sikit, tetapi yang tukang habiskan yang tak ada darah tinggi. Ya tak? Biasalah. Macam Abi tak ada darah tinggi, tapi Abi dah puas sangat makan kambing. Dulu masa belajar lu seko, kami makan 3 ke 5 orang. Seko 5 orang. Tu Melayu. Arab seko 3 orang. Melayu di seko 5 orang. Adik kambing tu dah puas. Terlalu puas sangat. Tu dia nak tengok kambing. Makan jugalah. Tak ada macam korang lah. Ya. Baik. Bermula kaifiat redha. Bukan situ. Daripada qada Allah yang datang atas engkau itu, dan bersungguh-sungguh pula engkau taat dan khidmat kepada Tuhan engkau dan bagai-bagai kebajikan. Bila kita redha, tatkala itu kita mula sungguh-sungguh. Alah, aku redha je lah, apa nak jadi. Redha je lah, redha. Allah uji redha, Allah uji.
Satu, tak diuji dengan ni, diuji dengan ni. Tak diuji dengan ni, asbab dia dengan ini. Macam-macam lah. Bermula kaifiat redha itu, iaitu mengikut bagi pekerjaan muqadha. Ya? Muqadha ke makdi? Makda. Makdi, makdi, bagi pekerjaan makdi. Artinya pekerjaan yang diqadha akan dia. Ya? Jadi apa qadha pada ketika itu? Nampak tak? Satu, nampak qadha. Dua, nampak yang memberi qadha. Selesai. Nampak qadha ni tadi. Kedua, nampak siapa yang mendatangkan qadha. Kalau nampak yang tu susah. Tak long. Macam long tahqiq nama dia. Dia relax, apa yang datang kat dia senyum. Apa datang kat dia senyum. Tak? Tu redha lah tu. Bukan senang. Nak dapat redha, orang lain frust tau. Nampak? Alung bertunang, putus tunang, senyum. Tahqiq. Orang lain putus tunang, terjun jambatan, hisap dah ada, duduk kedai mamak, sampai mamak nak tutup pun dia tak bagi tutup. Saya putus tunang tau. Dia relax. Putus lah. Hari ni putus, minggu depan tunang baru. Steady. Sebab dia dah nampak dah yang mendatangkan qadha ni takkan Allah zalim kat aku. Steady. Kalau mengqadha aku tak kahwin, aku tak boleh tunang lagi. Rupa ada qadha lagi. Ada ketentuan. Relax. Nampak dia? Steady tadi. Bertunang, putus seminggu, orang lain pula pinang, dapat lagi. Engkau siapa tak nak pinang lah? Siapa hafal selawat munjat? Nirul hafal tak selawat munjat? Kalau Abi baca banyak. Awal bukan tafrijiyah, munjiat. Lah jauh larinya munjiat dengan tafrijiyah. Lau. Aku syari, baca aku syari. Nanti yang ayah bagi kau tu. Dia sejak dia nak kahwin minggu depan, dia lain macam lah tengok dia. Dia tak tahu dia melayang ke mana otak dia, wallahu alam lah. Minggu depan dah nak kahwin. Pelan-pelan bagi awal dengan dia orang hafal tapi dia orang tak tahu nama tu, brand tu tak tahu. Awal hafal awal. Baca. Kuat. Ini Abi nak bagi malam ni. Selawat munjiat ni. Mirul hafal. Baca. Kuat. Sampai Abi buka songkok malam ni, gaul kepala. Baik. Kalau kamu yang tak hafal, cari selawat munjiat ini, cari dan amalkan
siapa-siapa yang mempunyai hajat, yang mempunyai satu hajat, langsung ia membacanya. Syari habis suruh dia baca 21 kali, setiap hari. Tapi siapa yang nak ni, malam ni Abi Abi ijazahkan pada kamu dengan silsilah masyaikh Abi, iaitu selawat munjiat ini kamu jadikan amalan 11 kali dalam apa kehendak kamu yang bertepatan dengan syarak, hajat kamu yang bertepatan dengan syarak. Ini pada kamu Abi minta kamu baca 11 kali lah. Kalau kamu ada hajat, kamu baca selawat munjiat ini, jadi kamu jadikan amalan dan Allah permudahkan segala urusan gitu, dan Allah sampaikan hajat gitu, tatkala itu, sebab banyaklah peristiwa yang Nabi lalu, dan orang yang Nabi minta baca selawat munjiat ini kebanyakan masalah dia selesai, bi barakati syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat munjiat. Nanti awal akan tuliskan, atau awal cari, tak tulis tak apa, dia cari, nanti dia masukkan dalam grup syabab, insya-Allah semua orang dapat baca ni. Din apa hajat Din, baca 11 kali sehari. Ya Allah, aku nak buat rumah, tolong selesaikan ya Allah, baca selawat munjiat. Tak ada min haitsu la yahtasib, datang daripada mana, dan Allah selesaikan segala urusannya. Nodi, apa hajat Nodi? Baik. Kemudian masya-Allah bermula kaifiat redha ni tadi. Bermula pekerjaan yang dimuqdi itu, iaitu salah satu daripada 4 perkara yang kena qada ni tadi. Iaitu ada kalanya ada kala nikmat. Macam mana? Iaitu seperti datang rezeki yang halal, dapat anak yang sempurna, segala anggotanya, maka itu wajib atas engkau redha daripada qada Allah. Yang seumpama itu, satu wajib engkau syukur. Selalu nikmat ni memang redha lah. Mana ada orang dapat nikmat tak redha? Tak? Bagi Allah, syukur pula bagi Allah yang sikit lagi nak berhenti. Yang mendatang ia akan nikmat atas engkau. Ada kalanya qada yang datang itu daripada kesusahan. Ni susah ni ramai orang tak redha. Masa senang redha je. Iaitu seperti datang atas engkau beberapa tanggungan daripada nafkah umpamanya. Ini memang besok Nabi kata akhir zaman, antara tanda-tanda kiamat, Nabi kata ibu bapa akan menganggap anak-anak ni sebagai beban. Besok sampai. Tapi sekarang ni dah nampak orang nak buang anak, orang nak bunuh anak, orang anggap dia beban. Itu tanda kiamat sebenarnya. Umpamanya, maka itu wajib atas engkau redha daripada qada Allah Ta'ala atas engkau, serta wajib pula atas engkau sabar daripada kesusahan yang datang ia daripada Tuhan kau. Senang orang redha, susah banyak orang tak redha. Dan ada kalanya qada yang datang atas engkau tu daripada kebajikan, seperti mengajar engkau akan ilmu yang beri manfaat akan akhirat, ziarah orang yang sakit umpamanya, maka wajib atas engkau redha daripada pihak qada Allah engkau, pihak qada Allah Ta'ala atas engkau. Akan demikian itu, seperti wajib pula atas engkau syukur bagi Allah atas mendatangkannya atas engkau daripada dengan itu kebajikan. Ini selalu orang redha lah. Jadi ustaz redha lah kan, macam Mirul jadi imam, redha, kan. Tapi kadang-kadang dia tak redha kat jadi imam dia. Asyik aku je jadi imam, tu tak redha lah tu, kan. Walhal orang jadi Bilal, Nabi jadi imam semayang ni istiqamah jadi imam, bukan celap-celup tau. Jadi Bilal, Nabi janjikan tubuh dia besok tak keput. Bila dia mati, tubuh dia tak ada. Kalau Kak Daratik ni nampak chances yang paling kuat awal lah. Dia selalu jadi imam.
tubuh dia istiqamah jadi imam. Istiqamah jadi imam, dia lah tubuh dia tak reput. Kita Zan tak tahulah Zan. Tak boleh jadi imam, jadi Bilal. Kan? Cari chances. Antara yang Nabi janjikan tubuh yang tak reput, apa dia? Mati malam Jumaat atau siang, mati perang fisabilillah, mati sakit yang lama, mati sakit perut, mati terbakar, mati lemas, dalam alam barzah, mati bersalin, ada 12 orang yang imam, Bilal, mana yang lepas seksa kubur dan tubuhnya dijaga oleh Allah. Kita nak perang fisabilillah tak ada. Jadi imam jadi Bilal okey tu. Jadi imam jadi Bilal. Azan jadi imam istiqamah. Sekarang yang ni berebutlah tempat dia, mirul dengan awal lah darati ni. Berebutlah siapa yang tak reput. Tapi kalau mengalah, tak apa, biar aku reput lah, biar kau yang tak reput ke. Okey lah. Kalau kau kita nak reput, tak payah berebut lah. Kan? Tak susah sangat. Allah bagi macam ni, Nabi janji macam ni. Siapa jadi imam, besok mati tubuh dia Allah jaga. Siapa jadi Bilal, istiqamah jadi Bilal, besok tubuhnya Allah muliakan. Tak ke? Tak reput. Tapi kalau minta reput, itu tak payah jadi Bilal, tak jadi imam, tak payah, semua tak payah, tak apa. Ada kalanya qada yang datang atas engkau itu daripada kejahatan, maka iaitu wajib atas engkau redha dengan Allah Ta'ala daripada pihak ia yang mendatangkan akan kejahatan atas engkau, dan satu wajib pula atas engkau keluar daripadanya, daripada jahat ini. Sebab yang menentukan beroleh kejahatan itu juga, kemaksiatan juga, kekufuran juga tetapi wajib keluar. Ini syarak dia. Redha. Yang ni qada Allah. Redha pada qada Allah. Apa itu? Dan wajib keluar. Yang ni dengan taubat daripadanya. Kerana demikian itu, kejahatan yang wajib atas engkau jauh daripadanya. Faham olehmu akan ini. Bukan redha tu terus buat. Dia kata apa? Alah, aku ni ambil nombor ekor ni pun takdir Allah. Kata dia, tu nak kena lempang, masuk dalam guni, campak dalam laut. Maksiat, kekufuran memang takdir Allah, tetapi perintahnya wajib keluar daripada takdir tersebut. Syaraknya suruh meninggalkan takdir kejahat. Memang ada nas, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Orang Islam boleh dikafirkan, maksudnya dimurtadkan, takdir lah. Orang kafir boleh diislamkan, takdir lah. Daripada kekafiran kepada Islam, syukur. Bila daripada Islam kepada kafir, ketika ni wajib kita keluar. Aku dah murtad, wajib balik kepada macam tu. Bukan alang-alang murtad, biar murtad terus. Jangan. Alang-alang buat maksiat, biar maksiat terus. Nabi kata ni, kita pergi bercuti, tiba-tiba tempat tu banyak orang telanjang. Jangan alang-alang dah sampai, kata. Jangan macam tu. Wajib keluar. Jangan alang-alang dah sampai, tak tengok rugi pula, tengok berdosa, dia kata. Kan? Jadi tak boleh, kan wajib keluar. Bukan redha dengan dia, tak ni, dia ada kaedah dia. Keempat, 9:15, Abi nak habiskan perenggan ni. Keempat daripada awarid, iaitu syada'id wal masaib. Artinya beberapa kesusahan dan beberapa balak. Macam balak sekarang ni. Balak yang ada ni. Tak?
Sekarang ni sibuk isu vaksin ni. Ya tak? Isu vaksin. Main je dia main. Vaksin. Macam mana? Cocok? Daftar lah. Orang tanya Nabi, vaksin ni macam mana? Ya tak? Kita bukan pakar buat tu. Selagi tidak sampai kepada darar, kan? Sampai kepada peringkat darar, kita kena ambil. Dah tak ambil mudarat. Betul kan? Macam Habib mudah kan? Tak ada keperluan, tak payah ambil. Tapi sampai peringkat tu, peringkat mudarat, kalau kau tak ambil mudarat, ketika itu wajib ambil. Baik, orang nak pergi haji, cucuk yang haji ni masyhur tak? Ada jelitan babi. Cucuk tu, umrah tu, kalau tak cucuk boleh pergi tak? Kalau kau tak cucuk, kau tak boleh pergi haji. Ketika tu orang Kedah panggil nak buat ketegang. Wajib ketika tu. Tak boleh mudarat haji kau dia tadi. Sama vaksin ni kan? Vaksin bagi Habib mudah ya. Sampai peringkat mudarat perlu ambil, kena kalau Habib lah. Kalau saja saya nak cucuk mungkin tak kot. Tapi jika mana sampai darat, keperluan tatkala itu menjadi satu keperluan. Sebab orang cerita pasal vaksin ni macam dia pening je. Tak, yang bukan doktor pun cerita pasal vaksin susah lah. Kita bukan doktor. Kita bukan orang yang duduk dalam makmal yang selidik benda tu, pakar dalam bab tu. Tak payah cerita bab tu kan? Kita tak payah cerita sebab kita bukan pakar dalam bab tu. Sebab pendapat-pendapat ini kita tak tahu lagi ya. Yang doktor yang bercakap pun kadang-kadang bukan dia bahagian itu, dia bahagian lain. Itu dalam Quran disebut fasalu ahla zikri in kuntum la ta'la. Itu je. Kalau Habib mudah orang tanya Habib pasal vaksin. Ada orang tanya, Ustaz macam mana Ustaz? Habib kata kalau tidak satu keperluan Habib tak ambil. Tapi jika sehingga menjadikan satu keperluan dan tidak ambil mudarat, ketika tu ambil. Mudarat ni macam mana? Walaupun benda tu tak baik, tapi dah mudarat. Contoh macam ni, kita sesat lautan, dah dekat 20 hari tak makan, nak jalan pun tak larat, apa pun tak larat. Tiba-tiba lalu depan kita ular sawa, lalu depan, bang makanlah saya bang, kesian tengok abang macam ni. Kalau abang tak nak makan saya makan abang pilih. Kita tak larat. Yang ada masa tu ular sawa je. Ular sawa ni haram makan ke boleh makan? Haram tak? Haram. Tapi ketika kita tu tadi, nyawa tadi lebih penting daripada itu. Ketika datang di mana? Maka diharuskan ketika itu. Tapi ada syarat. Jangan sampai kenyang daeh, tak kenyang daeh. So'oh. Siap salai lagi. Lebih salai. Ini stok untuk 2 bulan je. Yang tu haram. Maka makan tu tadi sekadar kita boleh berusaha mencari makanan yang halal. Ini bergerak pun tak boleh. Itu kata darar. Habib pun tak nak kupas. Habib bukan doktor. Malah nak cakap. Cuba daripada sudut pendapat Habib sendiri macam tu. Kalau jika tidak satu keperluan, Habib tak ambil. Tetapi jika satu keperluan sehingga mendatangkan mudarat, baru ambil. Macam Zizan dia atlet, masuk atlet Malaysia, dia wajib ambil. Kalau tak ambil, dia macam-macam lah ketika itu. Jadi tempat dia kita tak boleh duduk. Tempat Zizan
Pero tak boleh duduk. Aku pun macam itu jugalah. Aku pun atlet juga. Tak boleh. Pero bukan atlet. Jadi mengikut saja-saja, sebab di dalam tu masih ada perkara yang syubhah lagi. Kan? Itu ya. Macam Abi cucuk umrah. Memang banyak doktor mengatakan ada syubhah dalam vaksin tu. Yang umrah tu. Kata Abi tiap-tiap kali pergi Abi tak cocok. Abi cocok sekali. Untuk dapatkan rekod. Selepas daripada tu ada kemudahan jalan. Sebab benda tu dia boleh tahan 5 tahun. Itu je. Kita pulanglah. Masing-masing ada pendapat, masing-masing ada ilmu, masing-masing ada jalan dan pegangan. Pada Abi macam tu. Baik, duduk tengah-tengah. Baik, maka tiada dapat engkau hendak melepaskan akan diri engkau daripadanya, melainkan dengan bahawa sabar engkau daripadanya. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dengan berbuat ibadat kepada Tuhan engkau dalam sabar engkau daripadanya. Wallahu alam. Dah sampai itu. Macam itulah ya, lebih kurang malam ni sampai 9.30 ya. Mula lalu pasal vaksin dan sebagainya. Banyak sangat orang duk tanya Abi mesej dan sebagainya. Biar Abi cerita kat sini senang, selesai masalah. Nanti pula engkau orang pun tanya Abi, dah susah masalah. Ya. Orang tanya, vaksin ni Yahudi Ustaz. Benda apa yang tak Yahudi dalam dunia ni? Benda apa yang tak dari Yahudi dalam dunia ni? Mata wang dunia Yahudi yang conquer. Telefon kita pakai Yahudi, tak ada satu pun tak Yahudi. Kita kahwin sandingan anak tu pun Yahudi, tapi kita tak perasan. Kan? Pakai rantai, pakai kot. Orang Jawa pakai kot. Kau agak-agak munasabah. Orang Jawa pakai kot, pakai ini apa namanya? Kalau ni tie, bow. Abi ingat lagi masa kerja tu, Abi Z tu, pakai bow. Pakai bow, tie mesti nak ada jenama. Kan? Tak ada jenama tak boleh. Dulu Abi satu suit jenama. Tie, seluar, baju, satu jenama. Kalau jenama lain tak nak pakai. IZ gila kau. Baik. Itu dia. Itu jadi kita ni kena hati-hatilah. Betul Abi cerita ni sebab terlalu banyaklah orang tanya. Macam-macam pendapat lah. Tak ada jalan lain. Itu je jalannya. Melainkan kalau kita ada jalan lain. Kita ada jalan lain tak apa. Macam contoh, sekarang ni tak boleh rentas negeri, tapi engkau ada jalan lain. Engkau ikut hutan macam orang asli, sampai Perak katakan. Tadi ikut jalan raya, redah hutan, lalu sungai macam orang asli. Bolehlah. Itu jalan kau. Saya boleh je rentas negeri. Itu jalan kau. Kalau Abi tak mampu nak rentas sungai, ikut sungai, naik sampah, polis tak ada, roadblock tak ada semua kan. Tak ada. Abi mampu kena ikut highway. Jadi ikutlah pendapat masing-masing. Tu kan. Ikutlah pada Abi begitu. Islam ni dah atur macam ni. Kita ulama dah ini macam ni. Dan tak salah pun. Kita kadang-kadang pening lah. Abi pun dah malas nak ni sangatlah. Sebab orang sekarang terlalu bijak sangat, terlalu banyak sangat berfikir, dan mereka kadang-kadang berfikir melampaui batas. Wallahu a'lam. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa hakkikna bit taqwa wal istiqamah wa ajna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah, hidup kami, tubuh badan kami ya Allah, dari perkara yang tidak Engkau redai ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Senangkan urusan kami di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Mudahkan urusan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami hanya bergantung kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Jangan Engkau syirikkan pergantungan kami selain daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, pelihara akidah kami, usul kami, tauhid kami ya Allah.
Jangan Engkau-lah jadikan kami orang yang mensyirikkan Engkau ya Allah dalam perkataan kami, amalan kami, akidah kami ya Hayyu ya Qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah.